Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Walhamdulillah bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kertas sehelai yang kita dah edarkan kepada tuan, iaitu berkaitan dengan apakah itu ilmu tasawuf. Minggu lepas kita dah mula membaca dan memahamkan maksud ilmu tasawuf. Yang mula-mula itu dipanggil ta'rif atau definisi, dan kita dah tahu tasawuf ni ialah suatu ilmu yang bila kita belajar, kita akan dapat tahu tentang hal-hal yang berkait dengan nafsu kita dan sifat-sifat nafsu. Nafsu fokus pembelajaran ilmu tasawuf, bukan yang lain. Nafsu ini adalah musuh kita yang paling utama. Nabi kata, a'da aduwika nafsukallati baina janbaika. Musuh kamu yang paling utama ialah nafsu kamu sendiri. Musuh ini pula duduk dalam diri kita. Jadi artinya kalau kita tidak kenal musuh kita ini, musuh kita memang kenal kepada kita. Jadi akhirnya kita akan kecundang di dunia sampai akhirat. Di dunia mana kita gagal melaksanakan perintah Tuhan dengan baik, dan kita membuat benda-benda yang dilarang oleh Allah, kesan daripada nafsu menguasai diri kita. Akhirat besok, seperti mana dah jelaskan pada minggu lepas, peluang kita untuk masuk syurga tu amat nipis. Mana kalau tak adalah rahmat Allah Ta'ala, belum tahulah nasib kita. Lebih-lebih bila kita tidak membebaskan diri kita daripada sifat ataupun nafsu pada tahap lawamah. Kita mesti bebaskan diri kita daripada martabat nafsu lawamah. Maknanya dosa kita lebih banyak daripada pahala. Kenapa pula? Sebab sifat mazmumah lebih banyak daripada sifat mazmumah. Bila sifat mazmumah kita lebih daripada sifat mahmudah, maknanya dosa kita banyak. Bila dosa kita banyak, pahala sikit. Dan besok di akhirat, kalau pahala kita sikit, jawabnya peluang syurga tu memang tipis. Yang beritahu Allah Ta'ala dalam surah Al-Qari'ah ada disebut, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Itu kata Tuhan. فَأَمَّا, maka adapun man saqulat, orang-orang yang berat, mawazinuhu, timbangan pahalanya. Orang yang timbangan pahalanya berat, dengan lebih berat daripada dosa, fahuwa, maka dia ini fi aisyatir radiyah, di dalam kehidupan yang dia redha, mana dia suka. Itulah dia balasan syurga. Jadi syarat dia, pahala kita mesti lebih berat timbangannya daripada dosa. Sebaliknya kalau pahala kita sikit, ringan, dosa kita berat, ayat seterusnya, wa amma man khaffat, dan adapun orang-orang yang ringan mawazinuhu, timbangan pahalanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya ialah hawiyah.
Allah Taala tanya wa ma adraka ma hiya, hawiyah itu apa? Jawabnya narun hamiyah, api yang bernyala-nyala. Jawabnya. Jadi artinya kalau kita besok mati dan kita berada di dalam nafsu lawamah, masalahlah kita di akhirat besok. Itu yang sebab kita kena ambil tahu ilmu tasawuf ni. Kena ambil tahu. Tujuan ni lah nak melepaskan kita daripada seksa api neraka. Jadi lawamah ni dalam kitab Syarah Salikin yang kita baca dulu, dia kata martabat nafsu lawamah ini adalah permulaan martabat bagi salik, orang yang berzikir dengan zikir tarikat. Itu permulaan martabat, starting point di situ. Sebaliknya adalah lawamah adalah kesudahan martabat bagi ulama yang tidak beramal dengan zikrullah tarikat ini. Bayangkanlah, ulama pun orang yang alim dalam ilmu tauhid, alim dalam ilmu fiqh, tak belajar ilmu tasawuf, nafsu paling tinggi dia boleh pergi lawamah. Itulah yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa lagi? Dan dalam kitab itu juga disebut kalau ulama ni tidak belajar ilmu tasawuf, dia termasuk di dalam golongan orang-orang yang terpedaya. Ini juga disebut dalam kitab Syarah Salikin, juzuk yang bab yang ke-10, tajuknya Al-Ghurur. Al-Ghurur itu makna terpedaya. Imam Ghazali kata ramai sangat orang yang terpedaya, tetapi Imam Ghazali telah membagikan orang terbagi kepada 4. Yang pertama ulama, yang kedua abid, orang yang suka beribadat, yang ketiga ahli sufi, yang keempat orang yang suka bersedekah. Tapi tidak mencapai dia punya standard dia atau piawaian dia, maka dia terpedaya. Ulama yang terpedaya tadi tidak belajar ilmu tasawuf, tidak beramal dengan zikir tarikat, paling tinggi dia boleh pergi lawamah, walaupun dia alim dalam fiqh dan tauhid. Itu sebabnya kata Imam Malik radhiyallahu anhu, mazhab Maliki, man tafaqqaha wa lam yatafassaq faqad tafassaqa. Kata Imam Malik, man tafaqqa, orang yang belajar ilmu syariat yang zahir, fiqh dan tauhid, walam yatasawwaf, dan tidak belajar ilmu tasawuf dan beramal dengan zikir, faqad tafassaqa, maka sesungguhnya dia telah menjadi fasik. Ulama yang alim tadi fasik kerana tidak belajar ilmu tasawuf. Itu kata Imam Malik. Imam Malik ini tuan-tuan tahulah mazhab Maliki, memang alim, dipanggil ahli fuqaha yang hebat, guru kepada Imam Syafi'i. Tapi dia seorang ahli fiqh pun dia kata tasawuf itu amat penting. Tu kata ulama fiqh Imam Malik. Apa lagi kata Imam Syafi'i? Sedangkan Imam Syafi'i masa hidup dia adalah seorang wali autad, Ghausul Ghaus zaman dia hidup. Jadi tak ada jalan lain, kita kenalah belajar tasawuf, dan tak cukup dengan belajar, kita kena beramalkan dengan zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah apa nama tarikat zikir dia. Kalau kita beramal dengan cara tarikat Ja'fariyah, ya Allah jalan. Kalau kita belajar ilmu tarikat Ahmadiyah, ya Allah jalan. Naqsyabandiyah ikut, Syatariyah, mana-manalah yang kita dah belajar tu, yang penting ambil kaedah beramal zikir tu dan amalkan sekarang. Itu maksudnya. Tujuannya nak mengelakkan kita daripada kekal di dalam nafsu martabat lawamah. Bila kita dah mengambil zikir tarikat dan beramal, barulah dia permulaan martabat dia lawamah. Lepas tu bila kita berzikir dan berzikir dan berzikir, kita akan menaik pula kepada martabat nafsu mulhamah. Jadi mulhamah ni maknanya yang baik tu dah adalah 50, yang jahat 50. Okeylah, beramal lagi terus dan dia akan meningkat dan meningkat sehinggalah kepada
pahala kita 70, dosa kita 30. Itu dah kira okey lah tu. Beramal lagi dan meningkat. Allah Ta'ala lah yang akan meningkatkan kita daripada satu martabat ke satu martabat. Tapi kita kena buat kerja. Qad aflaha man zakkaha, buat kerja mentazkiyahkan hati kita. Sebaliknya kalau kita tidak buat, wa qad khaba man dassaha, itu yang telah saya sebut pada minggu lepas. Kemudian dalam kertas tentuan tu yang ada bawa boleh tengok, yang tak ada tertinggal tu dengar sajalah. Yang kedua, maudhu' dah sudah juga. Jadi maudhu' ataupun tajuk perbahasan ilmu tasawuf ini ialah tentang nafsu. Yang dah sebut awal tadi, musuh kita nombor 1. Imam Ghazali juga menyatakan dalam kitab Minhajul Abidin, ada akabah yang ketiga dipanggil aqabatul awaiq, iaitu akabah penghalang. Jadi dalam hidup kita bila nak buat ibadat, ada 4 penghalang yang besar, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Apa dia? Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Jadi nafsu inilah yang paling utama sekali. Kalau kita masih lagi di dalam kawalan nafsu kita, maknanya kita kalah. Nak buat baik memang tak payah sangat, pasal terhalang. Bila nafsu kita tak dapat kita kalahkan, syaitan dengan mudah membantu masuk dalam diri kita melalui pintu-pintu nafsu yang jahat tadi. Dah kalah dah gitu kita. Dan bila nafsu dah kuat, dah rosak, syaitan pula sama-sama tolong. Makhluk ni lagi senang untuk memperdayakan kita, dan dunia pun senang memperdayakan kita. Itu sebabnya kita hari-hari cinta kepada dunia itu tidak rasa bersalah. Kita boleh duduk depan TV tengok drama TV ke contoh dia, tak sudah tak muak-muak, kerana kita nafsu kita dah kalah dengan nafsu, kita dah kalah dengan syaitan, kita dah kalah dengan makhluk. Dunia pula sedang menguasai diri kita, habislah. Kalau itulah berlaku hari-hari sampai kita mati, kita beratlah. Berat sangat kita. Sebab tu masa yang sedikit tinggal ini, hari nak kiamat, kita tidak boleh buang masa. Tindaklah. Okey, kemudian samarah, buah. Bila kita belajar tasawuf, apa yang akan kita dapat? Itu yang kita belum baca pada minggu lepas. Jawabnya dalam kitab ini, fahuwa at-tawassulu bihi ila takhliyatil qalbi 'anil aghyar wa tahliyati bi musyahadatil malikil ghaffar, dalam kitab. Dan ada terjemahan dia kata, faedah mempelajari ilmu tasawuf ini ialah boleh menyampaikan dengan sebab kita belajar ilmu tasawuf ini ke arah mengosongkan hati daripada segala bentuk kotoran. Mengosongkan hati daripada segala bentuk kotoran. Mengosongkan tu makna membersihkan hati daripada segala sifat yang dicela oleh Allah. Mengosongkan tu makna membersihkan. Kotoran tadi sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Apa dia? Imam Ghazali menyebut 10, tapi banyak lagi. Yang pertama, suka kepada banyak makan, suka kepada banyak cakap, marah, dengki, cinta kepada kebendaan dan bakhil, cinta kepada kemegahan, cinta kepada dunia, ujub, takabur, riak dan lain-lain. Ini semua sifat mazmum ni ada dalam hati kita, duduknya dalam nafsu tadi. Jadi kita kena bebaskan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah ni yang memang ada dalam diri kita, tak boleh tidak. Kalau nak selamat, itu jawabnya. Kalau kita tak kosongkan hati kita daripada takabur umpamanya, besok bila kita mati dan kita tak pernah
membersihkan takabur daripada hati kita, makna kita mati dalam keadaan bersifat dengan takabur, mati dalam keadaan bergelumang di dalam sifat takabur. Jadi kalau takabur ni hukumnya dosa besar, hukumnya syirik. Pasal sifat takabur ni Tuhan larang kita guna, syirik jadinya. Jadi kita besok mati dalam syirik, mati dalam dosa besar, akibat kita tidak bertindak untuk menghilangkan sifat takabur yang ada dalam diri kita. Jadi siapa yang kecundang? Kita lah. Jadi walaupun ulama dia juga sama macam orang ramai kecundang kalau dia tak belajar tasawuf dan tidak beramal dengan zikir tarikat. Yang agak asyik bilangan orang tu ramai hari ni, tak sempat, tak ada masa nak belajar ilmu tasawuf. Jadi kita ni dah ada peluang belajar ni, tuan-tuan gunakanlah kesempatan ini. Jadi belajar bukan hanya belajar, ambil tahu bersungguh-sungguh, kemudian ambil tahu apa patut kita buat. Itu yang penting. Lebih-lebih tahun 2020 ini, kenalah tahun ni tahun yang terakhirlah kita buat baik-baik ni. Tahun depan atau mungkin berikutnya wallahu a'lam, mungkin Imam Mahdi dah turun, mungkin Dajjal dah turun, tak tahulah. Tapi kita kena buat macam mana sekarang, kena buat. Jadi sekarang ni bersihkan hati kita, kosongkan hati kita daripada kotoran-kotoran takabur, daripada kotoran riak, kotoran ujub, kotoran hubbud dunia dan lain-lain tadi. Kalau tidak, kalau macam ni saja, kitalah akan menerima bahana dia besok. Itulah dia. Dan bila dah bersih hati kita tadi daripada sifat mazmumah tadi, barulah boleh insya-Allah Tuhan akan beri kita sampai ke tahap yang tinggi, iaitu musyahadah al-malikil ghaffar. Apa arti musyahadah al-malikil ghaffar? Iaitu melihat zat Allah Ta'ala yang bersifat al-malik al-ghaffar. Itulah pencapaian paling tinggi sebagai manusia untuk sampai kepada Allah Ta'ala, berbanding dengan lain-lain makhluk. Malaikat tidak dapat melihat Allah Ta'ala, syaitan jauh sekali. Itulah saja makhluk yang berakal, malaikat, jin, syaitan, manusia. Malaikat berakal ni dapat melihat Allah Ta'ala, tapi bukan semua, manusia saja. Malaikat walaupun hampir dengan Tuhan, dia pun tak dapat melihat. Syaitan lebih-lebih lagi lah. Tapi manusia ada peluang untuk melihat Allah Ta'ala sebelum kita mati lagi. Tetapi bukanlah tiba-tiba dapat melihat. Prosesnya ialah pembersihan hati dulu daripada sifat mazmumah. Itu dipanggil takhliyah. Bila dah berlaku takhliyah tadi, insya-Allah tahliyah pun akan datang. Tuhan yang anugerahkan. Jadi kalau kita nakkan tahliyah, mestilah kita mulakan dengan takhliyah. Kalaulah takhliyah tu ibarat seperti hidayah Tuhan, dan tahliyah tu apa? Kalaulah hati ni ibarat macam tempat kapal terbang mendarat, kapal terbang tu adalah hidayah Tuhan dan hati inilah landasan dia. Saya dah sebut dulu. Jadi kalau hidayah tu dalam hati kita ni, mestilah bersihkan dulu landasan tempat hidayah tu mendarat. Jadi membersihkan landasan itulah dipanggil takhliyah. Bila takhliyah ada, tahliyah ni kapal terbang tu turunlah. Kapal terbang memang ada, tapi kita kena buat kerja membersihkan lapangan terbang atau landasan kapal terbang di mana tempat hidayah itu akan mendarat. Jadi tapi kalau tak buat kerja tu, habislah kita. Allah sebut dalam Quran, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, sesungguhnya mendapat kemenanganlah, man, orang-orang, zakkaha, yang membersihkan hatinya daripada sifat-sifat fujur atau sifat-sifat mazmumah. Berjayalah kita insya-Allah, kata Allah Ta'ala tu. Sebaliknya kalau kita biarkan hati kita kotor dengan sifat-sifat tadi yang memang ada pun, atau kita tambah kotorkan dia lagi, wa qad khaba, dan sesungguhnya mendapat kecelakaanlah, kata neraka lah tu, man dassaha, orang-orang yang mengotorkannya. Na'udzubillah.
Jadi kita ni bila kita tak ada ilmu yang ini, kita pun tak faham apa erti takhliyah, apa erti tahliyah, apa erti tazkiyah, kita tak tahu. Solat ya. Bila kita punya fikiran bila kita solat tu kita dah ahli syurga lah. Jauh lagi tuan-tuan. Jauh sangat. Kalau tidak masukkan Allah Ta'ala dalam sebuah Al-Quran, orang semayang ni ada neraka dia. Fawailul lil musallin. Jadi jangan kita ingat bila kita solat dia tentulah syurga. Tak mungkin. Kalau tidak mencapai solat kita, kalau tak mencapai dia punya standard, tak mencapai dia punya piawaian, sekadar solat tu sah dari kacamata ilmu fiqh. Tapi dia berkaca ilmu tasawuf, dia out. Ya, habis kita. Maknanya solat itu ada yang zahir fiqh dan ada yang batin dia tasawuf. Apa contoh yang paling mudah? Katalah bila kita nak semayang, kita wajib bertaharah, bersuci daripada hadas kecil, daripada hadas besar, daripada najis, daripada yang cemar-cemar. Itu hukumnya wajib bersuci. Jadi yang kita bersihkan itu hanya zahir saja. Kita mandi hadas besar, seluruh badan mandi bersih daripada besar. Lepas tu hadas kecil ada lagi, wuduk. Yang kita ambil pula wuduk, basuh muka, tangan, sapu kepala, sapu kaki, basuh kaki, dan cukup syarat tadi, maka mana kita ada wuduk. Itu bersih anggota yang zahir. Jangan wuduk tadi. Bila kita ada wuduk, barulah salat kita sah. Itu syarat sah salayang. Salat kita sah bila kita ada wuduk. Jadi taharah yang zahir saja. Dia ada pula taharah yang batin. Jadi Allah Ta'ala dia bukan melihat yang zahir, muka, rupa kita, kulit kita dia tengok hati kita. Jadi kita kena bersihkan hati kita daripada apa? Yang pertama daripada dosa, akan banyak-banyak taubat. Yang kedua kena bersihkan hati kita daripada sifat mazmumah, berzikir kuat-kuat, mudah-mudahan sifat takabur dan lain-lain itu akan hilang. Jadi masa dalam salat tu kita tak ada lagi dosa dalam hati, kita tak ada lagi sifat mazmumah, baru Allah Ta'ala pandang kita. Inilah yang menjadikan kita salat kita tu berkualiti atau mencapai dia punya standard atau piawaian dia. Ini dia. Kalau tidak, salat tentu ialah, tapi wallahu alam, penyebab kita masuk neraka, habislah kita, akan rugi. Sebab tu kita kena tengok boleh capai tak standard dia. Kalau bekerja dalam dunia pun ada KPI dia. Itu bekerja dalam dunia ni ada KPI dia. Sedangkan ibadat dengan Allah Ta'ala, KPI tentulah kalau boleh yang terbaik, barulah. Jadi apa benda KPI ni? Apa benda standard? Senang je kalau tuan nak faham. Nabi Muhammad dia solat macam kita solat. Kita solat macam Nabi Muhammad solat. Pasal kita sembahyang ni ikut dia. Dan cuba kita tanya dalam diri kita, apakah perbezaan antara solat kita dengan Nabi Muhammad? Zahirnya memang sama jawapan dia. Dia baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Dia rukuk, dia sujud, kita pun sama. Jadi solat Nabi Muhammad dengan solat kita zahirnya sama. Tapi batinnya macam mana? Tentulah bukan antara langit dengan bumi. Tak dapat diukur lah. Punyalah hebat. Yang itu yang kita nak. Yang zahir itu memang sama. Tapi yang batin tu kita nak. Kita mesti hayati solat kita. Paling tidak bila kita baca tu, kita tahu maknanya, barulah cantik. Macam tu lah contohnya, macam kita baca Allahu Akbar, dah niat, kita baca lah Allahu Akbaru kabira, baca elok. Lepas tu hayati apa maksud Allahu Akbar kabira, sekurang-kurangnya macam tu. Maka kita pun bacalah Allahu Akbar tu arti Tuhan yang maha besar. Kita semua cakap Tuhan yang maha besar. Tapi kalau ikut saya, makna tu tidak berapa tepat. Allahu Akbar bukan Allah yang maha besar. Allahu Akbaru kabira tu makna Melayu dia yang paling betul ialah Allah itu maha agung, seagung-agungnya, atau maha besar sehebat-hebatnya.
Itu maknanya bukan yang maha besar. Allah itu maha agung. Akbar itu maha agung. Bukan yang. Kalau Allah yang maha, yang tu sifat. Sedangkan Allah akbar tu bukan sifat. Itu adalah, kalau dalam kita belajar kaedah tata bahasa ni, kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil predikat. Allah tu subjek, Allah tu predikat. Dan kalau Melayu pun sekarang ni, maksud Allah itu benda, akbar itu keterangan. Kemarin masa kita belajar bahasa Melayu tata bahasa, hari ni pun bahasa Melayu tukar dah, tak pakai kata benda dan keterangan dah. Dia kata Allah itu mubtada dalam bahasa Arab dia, atau subjek, dan akbar itu predikat, khabar dalam bahasa Arab. Jadi Allah itu maha agung, bukan Allah yang maha agung. Kalau Allah yang maha agung tu Allahul Azim, astaghfirullahal azim. Allahul Azim tu Allah yang maha besar lah tu. Sebab perkataan Allah tu ada alif lam. Perkataan Al-Azim pun ada alif lam, atau dia sebagai sifat Allah yang maha besar. Baru betul. Kalau Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Itu tajuk dia. Yang kabira tu tentulah sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya, seagung-agungnya. Baru cantik. Jadi kena ada setidak-tidaknya itu dalam hati kita. Ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang tu, Tuhan juga suruh wa aqimis salata li zikri, kata Allah dalam Al-Quran. Naklah kamu dirikan solat kerana mengingatkan aku, kata Tuhan. Jadi bila sebutnya solat, mesti dalamnya ada zikrullah. Jadi zikrullah tu bukanlah makna kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan macam tu. Mana apa yang kita sebut tu semuanya berkait dengan Allah. Itu pun dah zikir lah tu. Macam tadi Allahu Akbar kabira, Allah itu maha agung, seagung-agungnya. Itu zikir lah tu. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji itu bagi Allah sebanyak-banyaknya. Itu dari sudut hati kita dalam salat. Bersihkan betul-betul. Allah pandang. Tuhan tidak melihat rupa paras kamu dan tidak melihat kepada warna kulit kamu, tapi Tuhan melihat ke dalam hati kamu dan amal kamu. Jelas. Jadi tempat yang telik Tuhan itulah yang kena bersihkan sangat-sangat. Itu dia yang perlu sangat. Jadi nak dapatkan kebersihan hati ni tak ada lain, takhliyatul qalbi an aghyar, kosongkan hati daripada kotoran-kotoran tadi. Bersihkan hati daripada sifat mazmumah. Kemudian barulah diikuti dengan tahliyah, perhiasan tadi. Macam tu. Jadi tahliyah tidak akan berlaku kalau tak dimulakan dengan takhliyah. Contoh yang senang ya, macam saya sebut, nak tanam bunga depan rumah kita, bukan tiba-tiba tanam bunga, kena bersihkan dulu tanah depan rumah kita tu, bersihkan dulu baru tanam bunga. Itu kalau tanam bunga. Kalau nak membersihkan muka kita, macam orang perempuan nak bersihkan muka, bukan tu tiba-tiba ya benda tu, tak. Dia kena bersihkan dulu muka dengan basuh dengan air lah, atau benda-benda lah. Bersih tu barulah kita benda-benda yang kemudian daripadanya. Macam tu, basuh dulu baru perhiasan dia. Semua sekali. Anda nak pakai baju pagi tadi, baju nak pergi solat subuh sini, bukan terus pakai baju. Pergi bilik air dulu, mandi, sabun sikit-sikit, gosok gigi, keluar bilik dalam bersih, baru kita pakai baju. Badan yang bersih, kita pakailah baju yang bersih, barulah. Jadi semua bermula daripada takhliyah. Lepas tu barulah tahliyah. Anda kena ingatkan perkataan takhliyah, ingatkan perkataan tahliyah. Semua benda dalam hidup kita ni bermula dengan takhliyah, dan barulah diikuti dengan tahliyah. Apa lagi dengan hal-hal macam ni? Dan contoh terakhir tahliyah tu ialah Nabi pergi Isra' dan Mi'raj. Apa matlamat Isra' Mi'raj? Ialah Allah Ta'ala malam tu bawa Nabi untuk bertemu dengan Allah. Kemuncaknya Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi proses pertemuan Muhammad dengan Allah tadi dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan takhliyah. Apa dia? Nabi kita telah dibawa oleh Jibril ke Telaga Zamzam, dibedahlah dada dia, dikeluarkan jantung dia, dibersihkan dengan air Zam-Zam.
Kan pembersihan takhliyah lah tu. Itu semua simbolik. Kenapa? Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita bahawa siapa saja yang nak sampai kepada Allah, mestilah bermula dengan takhliyah. Mudahnya cerita dia. Itu contoh. Dia punya falsafah dia macam tu lah. Sampai kita sekarang umat Muhammad, tentulah kita nak sampai macam Nabi sampai. Buat apa yang Nabi buat. Kita kena takhliyah dan kita kena bersihkan. Dengan apa? Dengan apa? Kalau sifat mazmumah, dengan zikir. Itu zikir. Kalau dosa, dengan taubat. Kalau anggota badan kita kotor, bersih dengan air. Kalau akidah kita rosak, bersihkan dengan ilmu. Itu dia alat pembersih dia. Yang ni yang kita kena dapatkan. Mudah-mudahan kita nampak dan bertindak. Okey, yang seterusnya hukum. Wa amma hukmu, dan adapun hukum belajar ilmu tasawuf. Dalam tu dikata fahuwa, maka belajar ilmu tasawuf ini ialah al-wujubul ainiyu, wajib atas tiap-tiap individu, ataupun dalam bahasa kita biasa sebut fardu ain. Al-wujub tu makna fardu, ainiyu tu makna ain. Jadi fardu ain. Fardu ain tu makna wajib atas tiap-tiap individu, ala kulli mukallafin, yang dah sampai kepada had taklif. Kalau lelaki 15 tahun ke atas, kita ni bukan 15 tahun lagi dah. Jauh dah ke depan dia, dah 70 ke atas, 60 ke atas purata. Jadi lebih daripada wajib lagi dah. Maka kan dulu tak pernah jumpa benda macam ni, sekarang baru jumpa. Jadi masa dah hujung sangat, tak kira lah. Inilah ketentuan Allah Ta'ala. Kemarin dia tak jumpakan kita, sekarang baru jumpa. Jadi masa yang sikit ini, ambil betul-betul belajar betul. Hukumnya wajib. Maknanya kalau orang tidak belajar ilmu tasawuf di luar sana, contoh, dia sentiasa bergelumang dengan dosa. Itu ialah bahasa mudah dia. Hukum wajib tu, fardu ain tu mana tak boleh tidak, mesti belajar. Belajar dapat pahala, tak belajar belajar. Kenapa kita kena belajar? Dalam tu dia kata wazalika, dan yang demikian itu, kama yajibu ta'allumu ma yuslihu zahira, sebagaimana kita wajib belajar ilmu-ilmu yang mengesahkan ibadat yang zahir, maka kita juga mesti belajar ilmu-ilmu yang mengesahkan ibadat yang zahir, yang batin. Jadi ilmu ibadat ni ada dua, yang zahir dan yang batin. Tadi dah saya contoh tadi macam sembahyang, kita bertaharah. Taharah tu dua, taharah yang zahir, wuduk. Taharah yang batin, tiada dosa dan tiada sifat mazmumah. Itu taharah yang batin. Apa lagi contohnya? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat syarat sah sembahyang. Apa arti menghadap kiblat? Yang jasmani itu, dada kita ni menghadap kiblat. Itu maknanya syarat dia. Dada kita mesti menghadap kiblat. Kalau sini duduk di sini, kiblat jauhlah di Makkah kanun. Kita pakai zanni nama dia. Rasa-rasa sinilah ada diukur-ukur, sekarang kita menghadap kiblat agak situlah, agak-agak. Itu nama zanni. Kalau kita pergi umrah, pergi haji, kita menghadap kiblat, itu bukan zanni, itu yakin nama dia. Pasal depan kita Kaabah tu, yakinlah itulah dekat Kaabah. Itu dia. Sekarang ni jauh zanni. Jadi kita mesti dada kita menghadap kiblat. Dalam ilmu kita belajar ni, kalau sekarang dada kita beralih daripada kiblat, daripada Baitullah tu, maka batallah sembahyang kita. Dada kita beralih daripada kiblat, katalah kita salat tadi, tiba-tiba kita berhadap ke kiri secara sengaja, maka batal salat subuh kita pagi tadi. Itu contoh dia. Itu salat, itu ibadat yang zahir. Yang batin ni macam mana pula? Kita ada pula kiblat yang batin. Mana kiblat batin kita? Ialah Allah. Dada kita menghadap Baitullah, hati kita menghadap Allah. Itu maksud dia. Jadi kenapa betul ke menghadap Allah? Betul. Tadi Quran tadi dah saya dah baca dah. Wa aqimis salata li dzikri.
Naklah kamu dirikan solat kerana mengingatkan Allah. Maknanya hati kita kena ingat kepada Allah sentiasa, daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Hati kita jangan lari daripada Allah. Kalau lari daripada Allah, apa jadi pada solat kita? Samalah macam kiblat yang zahir tadi. Kalau dada kita beralih daripada kiblat, batal salat. Kalau hati kita lari daripada Allah, apa jadi pada salat? Tidak batal salat, tapi burn, kata orang putih. Itu yang tak daya tu. Habislah. Dah lari daripada kiblat hati. Dan kita pun dah janji dah dalam doa iftitah tu, wajah tu aku hadapkan, wajah tu aku hadapkan, wajhiya, muka aku. Kita sebut tu, kita janji tu, aku hadapkan muka aku. Tadi yang hadap tidak ada kan? Ini muka tu muka yang rohani kita ni. Muka dia memang dia tak ada apa-apa pun. Muka hati tu, wajah tu aku hadapkan, wajhiya, muka hatiku yang batin ni kepada siapa? Lillazi fattaras samawati wal ard, kepada Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Itulah Allah. Jadi kita cakap dah janji dan menghadapkan hati kita kepada Allah. Muka tu maksud diri kita yang batin. Macam tu lah kita hadapkan Allah, Allah, Allah. Itu cara dia. Jadi kita lari, kalau yang zahir lari daripada kiblat, yang batin pun lari daripada Allah, apa jadi solat kita? Standard dia dah tidak ada lagi, piawai dia tidak ada lagi. Apa jadi pada solat kita? Wallahu alam. Inilah dia fawailul lil musallin besok. Ni tak peduli siapa, orang alim ke, orang tak alim ke, ini bila tak ada, habislah. Sebab tolonglah diri kita balik, cantikkan solat kita. Dan kita selalu kadang-kadang bermasalah, saya ni Ustaz bukan tak nak, tapi hati ni tak mana lah, hati ni kadang-kadang tinggalkan itu masalah lah, itu bukan masalah, semua orang masalah. Tapi atasilah macam mana? Apa cara mengatasi? Takhliyatul qalbi anil aghyar. Itu proses dia. Kalau kita tidak melakukan takhliyah, macam mana? Dan takhliyah tu dah hukumnya wajib dah. Pasal belajar tasawuf ni wajib. Jadi kita tak banyak pilih lah tuan-tuan. Bersiap, sedialah. Kita akan mati, itu saja. Dah mati besok, orang cuma nyemayangkan kita ya. Adakah bilangan yang banyak orang yang kita tu jawapan untuk kita selamat akhirat? Belum tahu. Banyaklah tapi belum tahu. Kita pangkalnya. Kalau kita dah syirik, beribulah orang berdoa, tak sampai ke mana pun. Bila syirik ini artinya dah terkeluar daripada Islam. Itu jawapan dia. Dosa besar pula, takabur tadi. Habislah kita. Sebab itulah jangan fikir orang sembahyang ramai ke, orang sembahyang tak ramai. Biar ada seorang orang sembahyang kita, tapi kita berada pada tahap yang cantik. Cantik juga ujungnya. Itulah. Jangan kita harap-harap, ya Allah, harap-harap aku ni mati kat Mekah. Kalau mati kat Mekah esok, dia mayangkan kita naik moyang ramai, bukan 1000 tapi berpuluh-puluh ribu pula. Kalau solat lepas Jumaat, lagi pula beratus ribu orang solat. Adakah itu jawapan dia? Belum tahu. Itulah dia. Jadi persoalan dia takhliyatul qalbi anil aghyar, barulah wa tahliyatuhi min bimusyahadatil malikil ghaffar. Hukumnya wajib. Kemudian seterusnya wa amma fadluhu, dan adapun kelebihannya. Berapa jam kita? 7? Jam tu 7.20. Itulah. Nak berhenti lah dah tu. Kemudian wa amma fadluhu, ini kita sambung lagi minggu depan. Minggu depan habis. Jadi minggu depan mungkin pagi ni tuan-tuan terlupa, jadi besok minggu depan teringat. Itu je lah ya. Jangan nak pagi subuh pun nak ingat. Isyak pagi malam tadi ingat. Pagi besok Jumaat, hari Khamis subuh ada kuliah tasawuf. Jadi besok ada kertas ni ada sikit lagi. Jadi ubuhlah dekat meja, atau masuk ke siap-siap dalam baju Melayu. Bila jalan dah lupa, ada dalam hujat ni. Jadi senang. Masukkan sebelum tidur dalam poket baju.
Okey, itu saja dan tiada soalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.